mata dia di tempat duduk sebelah dia ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang sedang duduk dan kemudian tengok ke arah dia dengan wajah yang menyeramkan. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana dia. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hamzah. Yang mana Hamzah ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami sewaktu dia dalam perjalanan menuju ke rumah sahabat dia yang terletak di Johor. Dan selepas saya baca kisah dia ni, kisah dia punya skop ni agak besar tau, ataupun kisah dia panjang lah, tapi pada saya menarik. Kisah dia berbunyi begini. Pada tahun 2006, yang mana kisah ni berlaku dah lama, tahun 2006, si Hamzah ni dia bekerja sebagai juru audit di sebuah agensi yang terletak di Negeri Sembilan. Okay? Dan pada hari kejadian seram ini berlaku, dia ni sebenarnya dihantar oleh tempat kerja dia ke Aitam Johor tau, untuk menyelesaikan tugas di sana. Okey, dia pergi dekat Johor ni 2 hari 1 malam. Apabila dia sampai je dekat Johor, dia memang dah teringat dalam kepala dia seorang rakan tau, yang mana sahabat dia waktu dia belajar dulu tinggal dekat Johor. Dan dia kata, yelah 2006 mana ada WhatsApp apa semua kan. Jadi dia hanya ada nombor telefon je lah. Okey, pada hari yang pertama, selesai dia kerja dia daripada pagi sampailah ke petang. Balik kerja tu, dia telefon kawan dia ni menggunakan nombor telefon yang dia ada lah. Jadi bila dia telefon, betul kawan dia angkat, dan kawan dia kata kawan dia masih lagi tinggal di rumah yang lama lah. Yang mana rumah tu rumah mak ayah kawan dia ni yang dia gelar dalam email sebagai Aidil. Jadi si Aidil ni dia tinggal lagi dekat kampung dia, sebab dekat rumah dia hanya ada ayah dia je, mak dia dah tak ada. Macam tu lah ceritanya. Jadi si Hamzah ni tanya Aidil ni, boleh tak kalau dia nak singgah rumah kan, nak jumpa, dah lama tak jumpa, ataupun jumpa kat mana-mana ke. So si Aidil cakap dengan dia, boleh je, kalau nak datang rumah pun boleh. Kau tidur kat mana malam ni? Malam ni aku tidur dekat hotel lah, hotel yang disediakan. Jomlah lepak rumah aku, tidur rumah aku je lah, senang. Dia cakap macam tu. Boleh-boleh, rumah kau rumah yang lama Dia cakap macam tu. Sebab si Hamzah ni dia pernah pergilah rumah si Aidil ni waktu dia belajar, tapi dia ingat-ingat lupa jalan kan. So Aidil pun cakap, betul-betul rumah dia dekat sini, sekian-sekian tempat dia. Nanti dah sampai, dah nak dekat, dah sampai, telefon. Dia boleh lah datang ambil ke apa kan. So si Hamzah ni okey je lah. Dia pun balik je ke dia punya hotel, dan kemudian dia kemas-kemas barang sikit. Dia bawa baju sikit je, dekat menggunakan backpack tau.
Okey, dia masuk dalam kereta dan kemudian dia terus menuju ke rumah kawan dia ni. Macam saya cakap tadi, dia balik kerja pun dah petang kan. Jadi kemas-kemas macam tu, dia keluar rumah dalam pukul 6 lebih. Sampai je dekat kawasan rumah ataupun berdekatan dengan kawasan kampung si Aidil ni, langit dah mula membiru. Maknanya dekat ke maghrib lah kan. Okey, dia pun jalan dan dia kata, oh dia ingat. Dia tak tahu kenapa petang tu dia macam ingat tau. Oh jalan ni pernah masuk sini. Dia dah tahu jalan tu. So dia tak telefon kawan dia lagi. Bila dia sampai je dekat lorong kampung kawan dia ni, dia masuk. Lepas tu dia tengok jalan ni straight je. Memang kampung kawan dia macam tu tau. Straight, rumah. Macam tu. Tapi rumah dia agak berjarak lah. So si Hamzah ni, dia jalan. Mulakan perjalanan. Semakin ke tengah. Dia kata, kenapa macam jauh kali ni kan dia nak pergi rumah kawan dia. Dia pun berhenti dekat tepi jalan. Dan kemudian dia call balik kawan dia. Yang mana dia cakap, betul tak jalan ni sekian. Dia pun cerita kan. Kawan dia kata, betul. Betul lah lorong tu. Kenapa kau tak pergi depan lagi? Tak, sebab aku masuk ni aku rasa macam jauh sangat. Dia cakap itu kan. Tu yang aku rasa macam tak pastilah. Kurang pasti. Aku telefon balik. Okey. Betul lah tu. Kau straight. Nanti di pertengahan kampung kau akan nampak ada satu surau tau. Surau kampung ni. Kau nampak surau tu dah, betul lah tu. Depan sikit rumahku. Dia cakap macam tu. Okey. Si Hamzah ni pun mulakan perjalanan balik. Okey. Dalam perjalanan dia ni, sebelum dia jumpa surau ni, dia pun belik-belik telefon dia kan. Belik-belik telefon dia. Tiba-tiba kereta dia seperti melanggar sesuatu. Yang mana dia tengah bawa ni, sambil-sambil dia tengah belik telefon ni, bang! Dia terasa kereta dia macam terlanggar sesuatu, menyebabkan dia terlepas handphone dia dan kemudian dipandang ke arah depan. Ya Allah, apa yang aku langgar ni? Dia cakap macam tu. Dia cuba tengoklah kot lah ada orang yang bangun ke apa kan. Tapi tak ada. Menyebabkan si Hamzah ni keluar daripada, waktu ni dah senja dia keluar daripada kereta dia dan kemudian dia terus pergi ke bahagian hadapan kereta. Mengejutkan, depan kereta dia tak ada apa-apa. Orang ke, binatang ke, apa semua tak ada. Dan dia tengok dekat bahagian depan kereta dia, dekat apa orang kata, bumper depan ni, tak ada pun kemik ke apa, tak ada. So maknanya dia seperti tidak melanggar apa-apalah. Si Hamzah ni kata, okey, pelik dah ni. Dia pun jalan balik menuju ke kereta dia, masuk, teruskan perjalanan. Dia berjalan depan sikit je, dia terdengar ada bunyi laungan azan. Laungan azan tau. So dia kata, bila bunyi azan, mesti ada surau, betul tak? Dia berjalan lagi ke depan sikit, jumpa surau di sebelah kanan dia cakap. Dan bila dah masuk waktu maghrib, alang-alang tu dia cakap dia berhenti dululah. Dia berhenti, parking betul-betul depan surau, keluar daripada kereta dia ni dan kemudian menunaikan solat maghrib secara berjemaah dulu di surau ni. Waktu di tengah solat, dia dengar dekat luar surau ni hujan dah mula turun. Bunyi zing kan, zing kena air, tang-tang macam tu. So dia kata, memang nak hujan. Okey, tak apalah. Habis dia solat, dia nak keluar daripada surau, hujan turun dengan lebatnya malam tu. Menyebabkan si Hamzah ni terus berlari masuk ke dalam kereta dia. Dia pun bersandar sekejap lah. Sebelum dia memulakan perjalanan. Okey. Bila dah selesai rehat apa semua, dia pun jalan lah. Mulakan perjalanan balik. Okey, selepas saja dia keluar daripada pekarangan surau ni, dia cakap jalan ni semakin mengecil. Dan dia tak nampak ada satu pun rumah. Di kiri ataupun di kanan dia. Menyebabkan si Hamzah ni mula terdetik. Aku ni betul ke jalan ni? Dia sekali lagi timbul keraguan tau. Betul ke jalan ni? Sebab jalan tu semakin lama semakin kecil. Okey, sampai ke penghujung jalan, dia cakap jalan tu jalan mati. Sebab dia nampak ada tembok dan kemudian ada pagar besar berwarna hitam. Menyebabkan si Hamzah ni berhenti dan kemudian dia cuba ambil telefon dia nak call lah kawan dia balik semula kan. Mana ni? Tak jumpa pun rumah. Tapi telefon dia pada waktu tu tak ada line. Tak ada signal lah, menyebabkan dia kata dia nak telefon siapa kan, tak boleh nak telefon. Jadi apabila dia tengok tak ada line kan dekat telefon dia, dia pun letak telefon dia dekat dashboard, atas dashboard depan steering dia ni, dan kemudian dia pandang ke arah depan.
dia terbaca tau. Di tembok di hadapan dia ni tertulis tanah perkuburan Islam. Tanah perkuburan Islam. Maknanya di sebalik tembok itu adalah tanah perkuburan. So si Hamzah ni rasa, betul lah ni, aku dah salah jalan ni. Mana punya tanah perkuburan dah dijumpa kan. Rumah kawan dia pun dia tak jumpa lagi. Dia pun masuk gear reverse dan kemudian dia mengundur untuk patah balik lah. Waktu dia mengundur ni, sampai je dekat bahu jalan ni, dia kata kereta dia seakan-akan macam bobok lah. Bobok apa nama dia, macam tersengguk-sengguk, macam nak mati tau. Dan kemudian enjin kereta dia mati. Enjin kereta dia mati, menyebabkan dia cuba start enjin beberapa kali, tak nak hidup. Tak nak hidup tau. So dia kata, macam mana ni? Line telefon tak ada. Betul tak? Dia dah salah jalan dah ni, dah sampai penghujung jalan. Dia nak mengundur patah balik, enjin dia mati. So dia kata, macam mana? Dalam sejenak dia memikir, dia terdengar di bahagian boot belakang kereta dia ni seakan-akan macam ada benda ketuk. Boot kereta dia macam teng-teng, macam tu dekat belakang, menyebabkan dia tengok dekat cermin pandang belakang, tak ada apa-apa. Dan kemudian dia toleh kepala dia ke belakang untuk tengok apa yang berada di belakang kereta dia. Tapi malangnya gelap kan, gelap kawasan tu dengan hujan lebat, jadi dia tak nampak apa-apalah dekat belakang. So dia kata, macam mana ni? Dia dah mula cemas lah. Jadi dia buka boot depan kereta dia punya enjin punya bonnet ni kan. Dia buka, teng. Bila dia buka je, dia terdengar di bahagian seat belakang kereta dia seolah-olah macam ada suara perempuan yang sedang ketawa. Daripada belakang tau, dekat tempat duduk belakang. Menyebabkan si Hamzah ni duduk tegak, pandang ke arah cermin pandang belakang ni. Dia nampak ada satu susuk tubuh lembaga seolah-olah macam perempuan duduk betul-betul di tengah-tengah kerusi belakang. Menyebabkan waktu ni Hamzah cakap dia pejam mata dia, pegang steering dia, menggigil tangan dia pada waktu tu. Menyebabkan bila dia pejam, dia tunggu-tunggu, dia mengharapkan benda tu hilang lah. Sebab kereta dia pun tak boleh hidup kan. Dia baru nak keluar tengok enjin dia. Dan kemudian dia pegang steering kereta dia ni, sambil dia menggigil dia kata dia dah tak dengar lagi dah suara ketawa itu. Dia buka mata dia, dia cuba untuk duduk tegak balik lah. Duduk tegak balik dan kemudian dia perasan daripada anak mata dia, di tempat duduk sebelah dia ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang sedang duduk dan kemudian tengok ke arah dia dengan wajah yang menyeramkan. Menyebabkan dia meracau tau, Allahu Akbar macam tu. Sambil dia meracau-meracau ni, tiba-tiba dia terdengar daripada cermin tingkap kereta dia macam ada orang ketuk. Tek macam tu, tek. Menyebabkan dia dia pandang ke cermin kereta dia ni. Dia nampak dekat luar tingkap dia ada beberapa orang lelaki berbaju Melayu serta berkopiah sedang ketuk. Menyebabkan dia turunkan dia punya cermin ni. Pada waktu tu hujan dah sedikit renyai tau. Dia pandang, dia kata rupanya jemaah surau. Dan dia sebenarnya masih lagi berada di depan pekarangan surau ni. Dia kata rupanya dia bermimpi lah. Mungkin dia duduk tu, yelah dia pun baru balik kerja, dia penat, dia cakap. Mungkin dia tersandar tu, dia tertidur dan kemudian dia termimpi benda tu. Menyebabkan bila dia buka tingkap, jemaah ni tanya dia lah, "Bang, okey tak bang?" Dia kata, Okey. Okey, saya okey. "Kenapa awak macam meracau ni, kenapa?" Dia cakap macam tu. "Tak ada, saya tertidur, mimpi lah," dia cakap macam tu. "Jom, dah masuk waktu isyak ni, mari kita solat dulu," dia cakap macam tu. Dah masuk isyak ke? Okey, dia pun tengok jam. Dan kemudian dia ambil handphone dia tengok ada 3 miss call daripada nombor kawan dia. Dan kemudian dia kata dengan jemaah ni, tak apa. Masuk dulu, kejap lagi saya masuk, dia cakap macam tu. Okeylah, jemaah ni pun tinggalkan si Hamzah ni bersorangan di dalam kereta dan kemudian dia telefon kawan dia.
Telefon kawan dia kata, sorry ada masalah sikit. Aku dah on the way dah ni. Dia kata, kau betul ke dah sampai lorong aku ni? Dah. Tapi aku macam risau lah nak jalan ke depan lagi. Sebab dia dah mimpi kan tadi. So dia kata dia macam risau untuk meneruskan perjalanan. Kawan dia kata, kau dah sampai surau tadi kau cakap? Ya, aku dah sampai surau. Surau apa? Dia pun bacalah nama surau kampung ni. Betul. Surau tu lah betul, kawan dia cakap. Okey, kau jalan ke depan sikit. Aku tunggu betul-betul tepi jalan. Okey. Terima kasih dia kata. Dia pun tutup telefon. Dia start kereta dia terus jalan. Dan kemudian jalan depan sikit je daripada surau ni. Dia cakap dia nampak kawan dia berdiri di tepi jalan. Dan kemudian kawan dia macam lambai lah. Lambai kan. Bila dia berhenti, dia tengok, betul kawan dia. Kawan dia kata, masuk sini. Okey, masuk lorong tu ataupun masuk simpang untuk masuk ke depan rumah kawan dia ni, parking. Bila parking, dia kata badan dia dah berpeluh-peluh lah pada waktu tu. Dan kawan dia cakap, kau dah mandi belum? Belum, aku tadi daripada hotel terus gerak sini, dia cakap macam tu. Okey, kau pergi mandi dulu, lepas tu kita pergi makan. Okey. Dia pun mandi dan kemudian kawan dia dah siapkan makanan lah. Dia makan lah sekali dengan si Aidil ni, kawan dia tu, dengan ayah si Aidil ni. Makan. Dia tak cerita lagi tau dekat kawan dia ni apa yang berlaku, apa semua dia tak cerita. Cuma dia cakap ada masalah sikit sepanjang perjalanan tu. Okey, dia pun tidur macam biasa dan kemudian kebesokan harinya dia nak pergi kerja lah. Tapi dia bangun awal lah pada waktu tu dengan kawan dia ni. Kawan dia kata, jomlah kita pergi sarapan dulu, lepas tu baru kau tolak pergi kerja. Kau masuk gua apa? Aku tak kisah masuk gua apa pun, bukan ada punch card pun, dia cakap macam tu kan. Terus pergi site je. Okey. Jom kita pergi sarapan dulu. Okey. Dia keluar dengan si Aidil ni. Hamzah ni lah. Dia keluar dengan si Aidil ni. Pergilah beli sarapan, makan, berbual lebih kurang. Dan kemudian dia pun menuju balik ke rumah kawan dia ni untuk hantar kawan dia lah. Okey. Dalam perjalanan ni sampai je dekat betul-betul orang kata simpang nak masuk rumah kawan dia ni. Dia cakap dengan si Aidil, Dil, kalau aku nak jalan depan sikit jauh tak? Depan sana jalan mati, dia kata. Oh iya ke? Boleh tak aku nak saja-saja lah nak jalan ke sana? Boleh je, tapi tak lambat ke? Sekejap je kan? Dekat je kan? Dekat je, jom. Dia pun jalan ke depan demi ke depan sampai ke penghujung jalan. Part ni yang saya rasa misteri lah. Betul-betul dekat penghujung jalan ni, jalan mati, yang mana dia nampak ada tembok. Dan kemudian dia nampak tulisan di tembok itu adalah tanah perkuburan Islam kampung tu. Part ni dia kata, sama siut dengan apa yang dia mimpi. Dia cakap macam tu kan. Sebab dia dah lama kan, saya cakap dia dah lama tak datang kampung ni kan. Kampung kawan ni, kebetulan dia kerja dekat Air Hitam ni. Dia pun pergilah rumah kawan dia ni kan. So dia kata, macam mana boleh? Dia macam bercakap sendirilah. Kawan dia kata, kenapa engkau? Tak ada apa lah. Jom lah kita balik jom. Betul ni? Betul. Okay. Dia bawa kawan dia, hantar kawan dia balik dan kemudian dia terus bertolak pergi kerja. Dan kemudian keesokan harinya ataupun hari yang sama dia balik lah. Keesokan harinya dia dah dekat rumah. Sebab dia kerja kat sana 2 hari 1 malam je kan. Sampai je dekat rumah dia kata dia duduk terfikir-fikir. Macam mana mimpi dia tu boleh sama dengan situasi ataupun lokasi tempat berlakunya mimpi tu. Mungkinlah dia penat kan. Dia penat balik kerja, tertidur dalam kereta. Itu satu hal lah. Dia boleh pula mimpi yang dia jalan naik kereta sampai ke hujung dan kemudian nampak tanah perkuburan Islam. Dia punya kereta mati apa semua. Mimpi tu berlarutan macam tu. Esoknya dia datang, dia pergi juga straight. Kalau straight tu pergi ke mana? Dia nampak tanah perkuburan. Macam deja vu lah. Betul tak? Itulah pengalaman seramnya. Saya siap balas lagi dia punya email ni. Yang mana bila saya baca kisah ni kata, kisah awak ni patut bukan masuk dekat Sembang Kopi. Boleh buat movie kisah ni, betul tak? Kan? Mimpi rupanya. Tempat yang dia pergi tu punya mimpi. Macam movie pula. Tapi pada saya menarik lah. Sejauh mana kebenaran, macam saya cakap tadi lah, anggap je lah sebagai satu hiburan kan. Tapi menarik lah untuk kita dengar. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hamzah.
Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Junaidi. Saya panggil dia D je lah ya, pendek sikit. Yang mana D ni, dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia menghadiri satu majlis perkahwinan sepupu dia. Yang mana benda ni berlaku dekat kampung dia lah ya. Okey, kisah dia berbunyi begini. Pada hari yang dimaksudkan, si D ni dia pulang ke kampung lebih awal. Yang mana dia kata dia tulis dalam email 2 hari sebelum tau. Yang mana dia nak tolong lah ataupun nak bantu daripada segi persiapan awal majlis apa semua kan. Pasang kanopi dan sebagainya, sediakan barang-barang untuk masak. Sebab dia orang gotong royong tau, bukan catering. So okey lah, dia balik lebih awal. Tapi waktu dia balik ke kampung ni, banyak benda-benda yang tidak diingini berlaku. Salah satunya saudara mara dia. Ada salah seorang daripada saudara mara dia berselisih faham. Pasal ni jugalah, pasal macam pelamin, pasal lauk nak masak apa semua. Macam ada pergaduhan tu, panas di dalam rumah tu. Tapi dia menganggap benda tu perkara biasa lah. Setiap kenduri mesti ada, betul tak? Salah faham apa semua. Okey, tak apa. Malamnya pula, si Junaidi ni ataupun D ni, dia lepak dekat depan rumah tau. Di mana kampung ni, depan rumah ni dia pasang, orang kata, kanopi. Ada lebih kurang 8 kanopi pada waktu tu. Oh, besar lah kenduri ni. Okey, 8 kemah kot. Okey, berbalik pada cerita dia. Okey, dia pun duduk dekat bawah kemah ni. Bila dah siap pasang meja dan sebagainya, dia duduk dengan sepupu-sepupu yang lain. Campur lah, ada lelaki, ada perempuan, ada pakcik dia apa semua. Berbual. Yelah, dia pun baru lepas makan. Dan dia cakap, nak buang air lah, dia cakap macam tu kan. Nak buang air besar. So dia minta izin dekat sepupu dia. Pergi tandas luar, jagi sambung, dia kata. Okey, dia pun bangun menuju ke bilik air dia. Kampung dia ni pula jenis kampung old school tau. Yang mana buang air besar dekat luar, dekat belah belakang. Saya rasa korang semua tahu kot kan. Yang mana bilik air dia ni dekat luar rumah. Okey, so dia kata, nak pergi ke orang kata bilik air ni, gelap lah jalannya kan. Dia pun jalan laju sebab tak tahan sangat ni. Jalan laju, masuk bilik air, kunci pintu dan kemudian buang air. Buang air. Okey, lampu pun dia tak buka tau. Sebab plug lampu dia pasang macam wire menuju ke dapur rumah. Dan kemudian kena buka daripada dapur lah. Dan dia kata dia tak ada masa lah sebab perut dia sakit kan. Dia masuk dalam bilik air, dia membuang. Settle je urusan dia. Dia pun bangun dan kemudian pakai balik seluar. Dia nak keluar daripada bilik air. Part ni yang saya rasa seram. Okey, dia pun buka pintu bilik air. Sambil tu dia tengok keluar kan, sebab dia nak keluar. Dia buka pintu bilik air. Terkejut dia apabila dia nampak depan pintu bilik air ni ada satu susuk tubuh perempuan berbaju putih yang seakan-akan kotor dan kemudian rambutnya panjang sampai ke tanah. Sedang berdiri betul-betul depan pintu bilik air. Masa ni dia tutup balik pintu dan kemudian dia bersandar tau pada pintu. Dia kata, apa yang aku nampak ni? Astaghfirullahalazim. Dia istighfar dalam hati tau. Part ni dia kata dia takut nak keluar. Yalah, benda tu ada betul-betul depan pintu kot. Selang beberapa waktu, dia pun dah rasa macam okey, dah tenang sikit. Dia cuba nak buka lagi, tapi dia takut lah. Dia buka pintu bilik air, dia cuba tengok sikit. Benda tu dah tak ada lagi. Tak ada lagi dekat depan pintu. So dia hanya sedapkan hati dia. Dia cakap, okey, aku salah nampak ni. Dia cakap macam tu. Apalah, dia pun keluar daripada bilik air. Berlari dia menuju ke hadapan rumah balik. Okey, berlari sampai saja dekat bawah kanopi ni. Dia tengok hanya ada seorang je sepupu dia, perempuan tau. Sepupu dia yang nak kahwin ni, berdiri ataupun duduk dekat meja ni tadi. Dia pun sampai je, dia kata, mana yang lain? Dah masuk ke? Dia cakap macam tu. Dia pun ambil kursi, dia duduk. Lepas tu budak sepupu dia ni hanya senyum je pandang dia. Dia pun sambung bercakap. Tadi banyak benda kita nak sembang ni. Aduh, dah habis dah. Pukul berapa? Dia cakap macam tu kan. Kau okey tak? Macam ni kau, bukan sebelum ni kau dengan orang lain ke? Dia cakap macam tu kan. Sebab dia bagi tahu dalam email, sepupu dia ni sebenarnya dah bertunang tau sebelum ni. Tapi putus. Dan kemudian berkahwin dengan orang lain. Macam itulah. Mungkin tak ada jodoh lah kot dengan tunang tu kan.
okey. Dia pun cerita-cerita tapi dia pelik. Kenapa sepupu dia ni macam diam je, senyum je tengok dia. Sambil dia bercakap ni kan, sepupu dia senyum je. Bila lama kelamaan, timbul satu perasaan macam tak sedap kan, macam seram. Apa pasal dia ni tengok aku ni kan. Dia pun bangun daripada duduk dia ni. Dia berjalan nak menuju ke rumah ni, nak naik ke atas kan. Sambil di tengah berjalan, dia kata dia nampak sepupu ni pandang dia sambil senyum. Dia dah rasa tak sedap hati. Dia naik balik ataupun dia pergi naik ke rumah ni sebab dia nak bagi tahulah dekat makcik dengan pakcik dia, cuba tengok kan anaknya tu kat luar senyum je kan, sampuk ke apa. Naik je dia dekat kawasan ruang tamu ni. Dia kata dia masuk je rumah. Assalamualaikum. Dia tengok sepupu-sepupu dia tadi berborak kat luar ni sedang berkumpul tau. Berkumpul dan kemudian bersembang sesama dia, macam sembang sesuatu benda yang rahsia tau, berbisik-bisik. Jadi dia nampak, Assalamualaikum. Dia nampak sepupu dia yang dia nampak kat luar tadi tu sedang ada dekat dalam, dekat sekelompok orang tadi yang tengah berbual dekat dalam rumah. Menyebabkan dia keluar balik, badan dia mengundur keluar, tengok dekat bawah kanopi ni tak ada orang. Tak ada orang dekat bawah kanopi tu. Dia masuk dalam rumah, dia tutup kedua-dua bilah pintu ni dan kemudian dia kunci. Kemudian dia pandang dekat yang tengah berbual ni. Dia kata, tadi kan aku nampak kan. Dia tunjuklah sepupu dia tu. Aku nampak dia ni ada kat luar tu. Tadi bertengah aku berbual dengan dia tadi. Tapi diam je. Kau macam senyum je tengok aku. Aku seram pula. Aku masuk dalam, kau kat dalam pula. Macam mana kau boleh ada kat dalam ni? Dia cakap macam tu. Ni sini. Kau duduk sini. Okey. Si D ni, dia duduk dengan sepupu-sepupu dia ni. Duduk, sepupu-sepupu dia pun cakap, sebenarnya tadi waktu kita orang kat luar, kau pergi tandas tau, kau tak ada. Kita orang dengar ada suara perempuan menangis. Tak tahu datang daripada mana. Semua dengar. That's why semua macam, jom masuk. Tinggalkanlah kanopi ni kosong kan, tapi lampu masih terbuka dengan kipas. Si Junaidi ni sampai agaknya dia nampak ada sepupu dia ni, padahal sepupu dia tak ada pun kan. Dia berbual seorang lah maknanya. Okey, tak apalah. Habis dekat situ je, dia orang pun tak ambil pot sangat. Besoknya kenduri pun berlangsung. Bila kenduri berlangsung, ada lagi masalah-masalah lain yang berlaku. Salah satunya, dia kata masak tak jadi. Lauk tu masak tak jadi. Nasi buka api tapi tak masak-masak. Faham tak? Masak tak jadi tu saya tak pastilah macam mana. Saya pun bukan tukang masak kan. Mungkin adalah tu lauk ni tak sedap ke apa. Mungkin. Banyak benda-benda berlaku macam tu lah. Jadi selepas daripada kenduri tu, pakciknya ataupun ayah kepada yang kahwin ni, sepupu dia yang perempuan ni, pergilah jumpa orang pandai. Bila jumpa orang pandai, tilik punya tilik ataupun tengok punya tengok, orang ni cakap ada orang yang tak puas hati dengan keluarga ni. That's why dia hantar sesuatu untuk macam bagi kenduri ni tak jadilah. Tapi alhamdulillah lah, perkahwinan tu still lagi berjalan macam biasa. Cuma daripada segi itulah lauk, nasi lauk macam kurang, padahal kira dah cukup. Macam tu. Tahu, lepas tu ada yang masak kena buang tak jadi. Nasi tak masak-masak macam tu. Wallahualam, mungkinkah benda ni secara kebetulan, kita pun tak pasti, ataupun betul bekas tunang, ataupun sebab dia kata ada orang tak puas hati kan, mungkin jiran-jiran ke. Saya tak tuduh lah bekas tunang dia kan, nanti jadi fitnah pula. Tapi kalau betul lah bekas tunang dia buat, tak baik lah kan. Dah orang tu nak kahwin dengan orang lain, nak buat macam mana? Anggap je lah tak ada jodoh, betul tak? Sampai nak guna-guna ilmu hitam ni, dosa dah satu hal, betul tak? Itulah pengalaman seram yang dikongsikan. Bukanlah seram tu yang part yang bilik air tu kot, dengan yang dia berbual tu. Yang lain-lain, kisah-kisah yang lain-lain tu macam pelik lah kan. Tapi tak adalah pelik sangat pun. Kita pernah dengar juga benda-benda ni. Orang dengki dengan kenduri dan sebagainya. Kenduri tak, yelah masak lah, nasi macam cepat basi ke. Mungkin memang benda tu ada pun kan. Gangguan-gangguan, benda-benda makhluk. Yelah, susah nak cakap lah.
Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Farouk. Yang mana Farouk ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram jelmaan yang dia pernah alami sewaktu dia berada di pejabat dia yang terletak di Sabah. Kisah dia berbunyi begini. Dia tak bagi tahu dalam email ya, dia kerja dekat syarikat apa ke, dia tak cerita. Cuma dia straight forward terus kepada kisah. Okey, si Farouk ni, dia ni berasal daripada satu negeri di Semenanjung ataupun lebih tepat lagi di Selangor. Dia belajar di Sabah dan kemudian dia terus dapat kerja dekat sana lah. Pernah berlaku kejadian seram yang mana pada hari tersebut dia ni bekerja macam biasa je. Okey. Dan ada satu waktu tu dia perlu pergi ke mesin photostat tau. Yang mana ruangan photostat ni berada di bahagian belakang sekali. Biasalah ke semua pejabat pun saya rasa macam tu kot. Dia pun berjalan menuju ke bilik ataupun ruangan tempat photostat ni. Berjalan sampai je dekat bilik yang dikatakan ni, masuk je dan kemudian dia nampak depan mesin photostat ni ada seorang perempuan tau. Yang nama dia tak tulis dalam email. Saya gelar dia sebagai Aminah je lah. Si Aminah ni berdiri betul-betul dekat depan mesin photostat ni. Tangan tak pegang photostat, tapi photostat ni berjalan macam tu tau. So dia pun okey lah, Kak Minah, photostat apa tu, macam banyak dia kat tu. Dan Kak Minah ni just tengok photostat je tau. Senyum tak, apa tak. Jadi si Farouk ni pergilah dekat mesin yang satu lagi dan kemudian dia photostat lah apa dokumen yang dia perlu photostat. Settle je semua. Dia pun ambil yang fotokopi, dia ambil yang original dan kemudian dia jalan. Sambil tu dia cakap dengan Kak Minah ni, Kak Minah, gerak dulu lah. Si Kak Minah ni tak cakap apa-apa, diam je sambil pandang photostat. Kat situ dia dah rasa macam bad mood lah perempuan ni. Datang bulan kot. Dia fikir macam tu lah kan. Dia pun keluar daripada ruangan photostat ni, berjalan nak menuju ke dia punya meja balik lah. Sambil dia berjalan ni dekat lorong ni, dia terserempak dengan seorang lagi rakan sekerja tau. Yang mana kawan ni lalu, kawan dia cakap, ada tak kertas aku keluar? Dia cakap macam tu. Kertas kau keluar? Tadi aku print, ada keluar tak? Tak tahu, kau pergi tengok lah. Siapa ada kat bilik? Kak Minah, dia cakap tu. Kawan dia ni berjalan, tiba-tiba kawan dia berhenti. Kawan dia berhenti, kawan dia pandang dia. Oi, Farouk. Apa dia? Kak Minah bukan kat meja. Entah. Aku nampak tadi kat mesin photostat lah. Mana dia kat meja? Betul? Okey lah, tak apalah. Kawan dia pun jalan, masuklah dekat ruangan photostat ni kan. Dia pun jalan menuju ke meja dia balik. Waktu dia nak berjalan ni, dia kena melalui tau meja-meja yang lain. Dan kemudian waktu dia jalan, dia kata dia nampak Kak Minah ni sedang duduk dekat meja dia, menaip. Sedang menaip dekat meja dia. Menyebabkan dia kata, Kak Minah dekat sini? Kenapa? Tadi saya nampak Kak Minah. Dia macam nak habiskan ayat dia, tapi dia tak boleh lah, sebab yang lain-lain semua dah pandang dia. Tak ada apalah Kak Minah. Kau okey tak dik? Okey. Right. Kak Minah sambung buat kerja dan kemudian dia duduk. Dia terfikir kejap. Kalau Kak Minah tengah duduk kat meja, yang aku nampak tadi siapa? Betul tak? Siapa yang dia nampak? Muka daripada tepi memang dia kata nampak macam Kak Minah lah, dengan badan dan sebagainya. Jadi dia kata okeylah, tak apalah. Dia pun endahkan je. Kisah dia tu dia tak ceritalah dekat orang lain kan. Sambil tu dia buat kerja. Selepas daripada tu tak ada lagi lah penampakan apa semua. Pernah berlaku satu lagi kejadian seram yang mana kisah ni bukan dialami oleh si Farouk ni. Kisah ni dikongsikan oleh office boy dekat pejabat dia tau. Yang mana budak ni pernah cerita, dia ni tugas dia memang akan kunci pintu pada, orang kata bila orang semua dah balik, dia akan kunci pintu tau. Datang esok pagi dia akan buka semua lampu apa semua, dia akan buka. Itu kerja dia. Pernah berlaku satu kali yang mana dia ni nak balik, jam dah pukul 7 masa tu. Okey, dia pun meronda lah daripada bahagian depan pejabat ni sampailah ke ruangan belakang kan, ada tandas kat bahagian belakang. Okey, dia pun berjalan tengok satu-satu plug dah tutup ke belum, aircon dah tutup ke belum. Okey, berjalan sampai dah nak dekat dengan bilik orang kata mesin photostat ni. Dengar tau, mesin ni macam sedang digunakan. Macam skit. Macam ada orang tengah photostat. Menyebabkan dia terfikir, ada lelaki ke yang belum balik? Biasanya pukul 5, 5.30 semua dah caw dah. Mana ada orang lagi kan?
Ada yang tengah settlekan kerja kot, tak habis lagi. Dia pun berjalan lah ke bahagian belakang nak tengok siapa yang sedang gunakan photostat ni. Okey, dia pun berjalan sampai je dekat depan pintu bilik photostat ni. Dia nampak dekat depan mesin photostat ada satu jelmaan yang dia kata sama juga. Nampak seakan-akan macam Kak Mina ni tau. Kak Mina ni sedang menggunakan mesin photostat. Jadi dia tanya, Kak Mina tak balik lagi ke? Kak Mina balik pukul ni? Macam tu. Kak Mina ni diam je, tengok je mesin photostat, dan mesin photostat ni sedang berjalan sikit tu. Okey lah, tak apa. Tapi budak office boy ni pandai. Dia keluar balik daripada bilik ni, terus pergi ke bahagian hadapan pejabat. Dia buka handphone dia, dia tekan WhatsApp. Tekan WhatsApp pada Kak Mina ni. Yang dia cakap, Kak Mina dah balik ke? Ke hari ni balik lambat? Dia cakap macam tu. Tiba-tiba ting masuk WhatsApp tau, dibalas. Yang mana dia tulis kat situ, dah akak dah balik dah. Ini akak balik awal sikit. Kenapa? Tak ada apalah kak, dia cakap macam tu. Okay, dia pun tutup handphone. Kat situ dia dah dapat tangkap kan. Maknanya yang dia nampak kat mesin photostat tu bukan Kak Mina ni, sebab Kak Mina dah balik. Okey, dia pun berjalan sambil tu dia pandang ke bahagian belakang, lorong untuk pergi ke bilik mesin photostat ni. Mengejutkan, dia cakap waktu ni dia laju jalan. Budak office boy ni, dia nampak ada satu susuk tubuh yang dia nampak gelap lah. Macam bayang-bayangan hitam je. Berjalan, meremang. Meremang. Okay, sambung. Dia nampak jelmaan tu sedang berjalan seakan-akan nak pergi ke bahagian hadapan pejabat ni. Menyebabkan office boy ni keluar terus daripada pejabat, kunci pintu, tak cakap banyak, terus balik. Keesokan harinya, budak office boy ni datang awal lah. Dia buka pintu pejabat ni, kemudian dia buka semua lampu sampai dekat bilik fotokopi ni ataupun bilik mesin photostat ni. Mesin photostat ni dah pun tertutup lah, pelak apa semua dah tutup. Maknanya orang yang terakhir lah mungkin guna dah tutup lah, sebab dia kata dia nak balik mungkin kan. Tapi pukul 7 tu si budak office boy ni nampak mesin tu masih beroperasi. Adakah itu hanya halusinasi ke? Dia sendiri tak pasti, dan Farouk sendiri pun tak pasti. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh Farouk ni. Dan ada beberapa lagi kisah seram kecil lah yang pernah berlaku dekat pejabat dia ni. Tapi dia tak kongsikan lah, cuma dia kata banyak kisah-kisah lain yang berlaku kan. Cuma kisah yang dia kongsikan ni, ini je. Dia nampak Kak Mina tu sedang duduk dekat mesin photostat. Dan kemudian ada juga budak office boy nampak waktu habis, lepas waktu bekerja, ada Kak Mina ni. Tapi kenapa dia menyerupai Kak Mina ni? Itu yang menjadi tanda tanya lah kan. Dia minat dekat Kak Mina ni kot. Kita pun tak pasti lah. Itulah pengalaman seram dia. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Ashraf, ataupun kita boleh gelar dia sebagai Acap. Dia tulis dalam email boleh panggil dia Acap. So Acap ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri. Dan saya juga menganggap kisah ini boleh dijadikan sebagai tauladan. Sebab tajuk dia tulis akibat bermain nombor ekor. Kisah dia berbunyi begini. Acap cakap dia memang ada satu tabiat buruk lah, yang dia suka main nombor tikam ataupun nombor ekor kan, daripada dia zaman bujang lagi. Dia memang suka main. Menang ni tak banyak pun dia cakap. Okey, pernah berlaku satu waktu dia ni dah nak kahwin dan dia memerlukan duit untuk kahwin kan. Jadi dia kata, main nombor ekor macam ni tak menang-menang pun dia cakap kan. Dan dia ada berbual dengan kawan-kawan dia yang sama-sama geng lah main nombor tikam ni. Okey, tanya-tanya kawan-kawan ni ajar, kau pergi dekat seorang pakcik ni. Pakcik ni pandai tau, nanti dia akan suruh kau buat sesuatu. Dia ada tulis lah, tapi banyak benda yang saya tak boleh sebut sebab macam syirik sangat lah, takut ada yang buat kan. Okey, dia pendekkan cerita lah. Dia pun pergilah dekat pakcik tu, dan kemudian pakcik ni suruhlah bawa
barang-barang yang memang kotor lah, darah ayam dan sebagainya. Ada lagi beberapa barang kan. Jadi dia pun pergilah dekat satu tanah perkuburan Cina tau, yang kat mana kat situ lah dia kena buat orang kata macam pemujaan lah ataupun ritual ni. Jadi dia pun pergi. Dia pergi menaiki kereta dan bila sampai je dia bawa semua alatan-alatan yang diperlukan. Dan kemudian dicacak ada satu benda dekat orang kata tanah perkuburan ni, dan kemudian memang kena siram tau, darah, dan kemudian ada letak macam orang kata apa, santapan-santapan untuk benda tu. Dan kemudian dia kena baca lah dia punya mantra tu. Mantra tu dia ada tulis, tapi saya baca pun takut nak sebut lagi lah kan, takut ada yang buat pula. Okay, dia pun baca mantra ni. Syarat dia tak boleh buka mata, dia hanya perlu tunduk dan kemudian dia perlu pejam mata, lafazkan apa mantra tadi tu. Lafaz punya lafaz. Dia cakap nanti akan ada satu suara tau yang berbisik. Ini apa yang pakcik tu cakap lah, dan betul berlaku kepada diri dia. Waktu dia pejam mata kan, tiba-tiba sedang dia lafazkan mantra ni, datang satu bau wangi yang dia tak tahu datang daripada mana sebab mata dia pejam kan. Datang satu bau wangi yang dia kata kuat sangat bau dia, dan kemudian berhenti betul-betul dekat sebelah dia sebab suara itu berbisik di telinga kiri dia. Yang mana benda tu berbisik nombor. Dia kena ingatlah nombor tu, dan kemudian benda tu bisik dan sebagainya. Okey, bila suara tu dah hilang je, dia terdengar ada satu suara kereta tau. Suara kereta, yang mana kereta tu betul-betul lalu dekat belakang dia dan kemudian berhenti. Berhenti. Ini dia cakap dia tak pandang, dia just dengar je. Orang-orang dalam kereta ni keluar tau, dan kemudian bertanya sesama sendiri, ni kereta siapa ni? Dia cakap pintu kan. Dia dengar je. Okay, tak tahu kereta siapa, tak ada orang pun macam tu. Sedangkan tanah perkuburan tempat dia buat pemujaan ni dekat je dengan kereta dia. Kalau ikutkan orang tu boleh nampak ada orang tahu dekat salah satu kubur dekat situ. Tapi dia ni seolah-olah macam halimunan tau. Orang tak nampak macam tu. Sebab lepas daripada tu kereta tu berjalan je, terus je. Sama ada kawasan tu gelap, orang tak nampak dia ke, saya tak pastilah. Tapi si Acap ni cakap memang suara orang tu macam mati kat situ je. Tak tahu kereta siapa. Saja parking sini kot. Okey, dia orang masuk kereta, dia orang pun jalan. Dan kemudian Acap ni bangun, dan kemudian dia tikamlah nombor tu. Nak dijadikan cerita, dia menang besar dengan nombor tersebut. Dia menang lah, dan kemudian duit tu dia gunakan untuk majlis perkahwinan dia. Tapi yelah, duit tu pun datang daripada sumber yang tak baik, betul tak? Dia dikurniakan 2 orang anak, dan kemudian anak dia ni kedua-duanya ada penyakit yang kronik. Satu ada penyakit leukemia yang berkaitan dengan darah, dan satu lagi jantung berlubang. Perlu buat pembedahan dan sebagainya lah. Dan hubungan dia dengan orang rumah dia pula bergaduh je. Ada je benda kecil pun jadi gaduh besar, sehingga kan perkahwinan diorang ni bertahan hanya 4 tahun saja. Cuba korang bayangkan. Selepas daripada tu diorang berpisah lah. Dan dia cakap sekarang ni dia dah bertaubat lah, dan dia ada tulis dekat bawah email dia ni, menasihatkan lah siapa yang bermain nombor ekor kan. Pesanan ni untuk semua lah, general tak ada tuju pada sesiapa. Siapa yang bermain nombor tikam ni ataupun nombor ekor ni, kalau masih sempat, berhentilah kan, taubatlah. Main nombor ekor ni pun dah satu kesalahan daripada segi undang-undang. Ialah agama Islam lah kan, yang mana beragama Islam. Lepas tu kalau dah melibatkan benda-benda gaib ni, pergi pemujaan, jatuh syirik pula, dah 2 dosa kat situ, betul tak? Saya bukan baik sangat pun, tak pun. Tapi nasihat ni untuk kita semualah, termasuklah diri saya sendiri kan. Beringatlah sesama kita, saling berpesan, betul tak? Itulah pengalaman seram yang dia alami, yang mana dia lalui lah, senang cerita, bukan dia lalui. Dan ialah kisah ni boleh dijadikan tauladan, okay, kepada kita semua. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan
komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Target saya untuk tahun 2023 ni, semoga Sembang Kopi berjaya cecah 10,000 subscriber sebelum hujung tahun ni, insya-Allah, dengan keizinan Yang Maha Esa. Dan tanpa bantuan anda semua, benda tu takkan berlaku lah. Semoga hajat saya ini tercapai, amin. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.